Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Faslun fi adabil imamati wal qudwah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab imam dan makmum. Jadi bila kita salat berjamaah, dia ada dua, imam ada, makmum ada. Bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Kena ingat ni, adab nak jadi imam dan juga adab jadi makmum ni ada 25 perkara. 25 perkara. Yang pertama, segianya bagi imam itu bahawa meringankan akan sembahyangnya itu. Imam jangan terlalu lama sangat, dan jangan pula terlalu ringkas siapa orang tak sempat nak ikut. Yakni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salah. Dalam kitab kita ni akhaffa salah. Dalam riwayat lain aujaza salah. Wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Tanda rawahu Muslim. Hadis rawahu Muslim. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna salat dia. Tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu ringkas yang menyebabkan orang jadi tak sempat nak baca, tak sempat nak ikut. Mana sempurna, khusyuk. Dan yang kedua, bahawa jangan takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamat. Jangan ekspres. Lama kita duduk sini orang duduk tengah qamat lagi, pada qamatus salat imamnya Allahu akbar. Lorak mana dia hari ni? Kena selesai dulu daripada iqamah. Selesai iqamat semua siap, barulah kita takbiratul ihram dan selesai daripada meratakan saf. Ini sunat. Lepas qamat jangan terus qamat, jangan terus salat. Imam mesti tengok dulu saf di belakang dia tu rata ke tak rata. Ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia paling tengok dulu. Kalau ada tak betul, dia betul balik. Dia tengok tak betul saf. Yang tak rapat suruh rapat. Pasal itulah Nabi dalam hadis yang jelas, Nabi kata la tusawwunna sufufakum. Inilah kamu orang belakang ni betulkan saf kamu. Ataupun Allah Taala buat macam mana? La tukhalifan. Ataupun hati kamu jadi berpecah. Kita ni kalau duduk sekali, hati lain-lain tak ada guna, tidak ada kekuatan. Kuat ke tak kuat kita? Tak kuat. Kita duduk sekali, duduk semeja, duduk sekali, tapi hak ni mikirlah lain, hak ni mikir ke hulu, hak ni mikir ke hilir. Hatta duduk sekali dengan isteri dia serumah. Ada suami nak suruh isteri duduk rumah, isteri pula ada bebas nak berjalan, tak boleh selesai masalah, tak selesai kot masalah. Ada isteri nak mewah-mewah, makanan sedap-sedap, suaminya nak bersederhana, tak selesai masalah. Nabi kata sama ada kamu betulkan sah kamu ataupun Allah Ta'ala salahkan, selisihkan pendapat dalam hati kamu. Maknanya hati tidak bersatu. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada sah maya yang tak betul. Ini amarah keras, satu peringatan yang cukup besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjedihkan kita umat Islam hari ini. Kalau masuk, pergilah tengok masjid mana hebat sekalipun, saf memang satu penyakit. Waktu zaman dulu mana ada saf maya ni, ada baris, ada garisan? Tak ada garisan. Orang sendiri pandai guna
Guna keilmuan dia tu macam mana nak katakan sah. Kaki dengan kaki ni rapat, duduk rata. Ini tidak. Sekarang ni dah lah nak kata sah. Nak suruh naik duduk depan pun satu perjuangan yang belum selesai. Selesai kata sah kita? Tak selesai. Pergilah masjid mana pun. Nak naik duduk sah depan ni cukup payah. Bahkan dia tolak orang lain pula nak naik. Kalau Tok Imam kata betul sepenuh sah ni, dia tolak orang lain pula. Lupakah kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, kalau kamu tahu pahala bab, kalau kamu tahu pahala duduk sah awal, kamu akan mengundi nak duduk depan berebut. Dah kita tak tahu nak macam mana. Badi tolak orang lain, tolak. Nah, naik. Seolah-olah dia tu pahala tak ada tempat nak letak dah. Orang ni hok tak ada pahala, hok kena tolak naik. Rasa macam tu kau kita. Kau tak rasa apa dia? Dia ada dua manusia ni. Ada manusia yang ada rasa, ada manusia yang tak ada rasa. Kebah dia panggil. Kita ni masuk dalam kategori mana tak tahu dah. Dalam kategori kebah lah kali kak. Tak tahu ke hati. Kelebihan sahawa dengan hadis Nabi kau dengar apa kan? Macam tak ada ego. Jadi nak cerita kepada kita, lepas daripada qamat, jangan mendirikan sembahyang sehingga selesai daripada meratakan sah. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, dia kena tengok imam tu, kena tengok dulu. Betul ke tak betul? Kalau tak betul, betul. Kalau tak penuh, suruh penuh dulu. Baru kita takbir Allahu Akbar. Kalau tidak, dia panggil imam yang tidak bertanggungjawab dengan orang belakang dia. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam ni jadi ni sebagai pemandu, driver. Tengok. Jadi kalau orang tak naik lagi, bah penuh lagi, kita jalan dah jatuh orang. Itu imam tengok betul-betul sah, baru kita takbir. Kerana tersebut dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, fa inna taswiyatas shaf min tamamis salah. Menyempurnakan susunan saf itu setengah daripada syarat nak menyempurnakan sembahyang. Itu jelas. Dan adab yang ketiga, bahawa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir. Takbiratul ihram ataupun takbir perpindahan intiqalat di antara rukun, kenalah kita kena suarakan Allahu Akbar supaya didengar oleh makmum. Kalau kita jadi imam, kita takbir perlahan. Selalu ke tak selalu orang belakang? Selalu lah. Macam mana imam ni ropok pas sujud ni, tak tahu mana-mana duduk. Akhir sekali hak ni bangun, hak ni tunduk, tak tahu mana. Jadi imam kena bertanggungjawab. Sekarang ni alhamdulillah ada mikrofon. Baik, kalau tengah kita semaya, mikrofon kita mati, elektrik mati, ada api. Jadi imam tu kena kuatlah suara dia, akaklah suara lebih daripada biasa supaya orang belakang boleh dengar. Terutama kalau masjid besar macam masjid kita ni, sebelah ni ada perempuan pula duduk di sebelah dinding, lagilah kena kuat suara. Dan adab yang keempat, bahawa jangan menyaringkan makmum akan suaranya. Ini adab juga. Jangan makmum menyaringkan suaranya, melainkan sekira-kira didengar oleh dirinya sendiri. Jangan kuat suara kita, mengganggu orang lain. Dan adab yang kelima, seiranya bagi imam berniat akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjamaah. Dan jikalau tiada diniatkannya akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, tetapi tiada dapat baginya pahala berjamaah. Dan pahala berjamaah itu sah, tapi bagi makmum jua. Makmum saja dapat. Maknanya imam, kita kena ni, aku ni imam orang duk ikut saya. Kalau tidak, makmum tu sah semaya belakang imam. Imam tu tak niat sebagai imam. Kita ikut dia sah, tapi dia tak dapat pahala. Makmum belakang saja dapat 27. Dan adab yang keenam, sunat bagi imam memperlahan-lahankan doa iftitah dan ta'awuz. Apa dia ta'awuz? Apanya ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi sebelum kita baca surah, kita baca
a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. Seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Awak sembahyang sendiri, sembahyang seorang, sunat perlahan. Dan adab yang ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya. Dan demikian lagi sunat akan demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Mana sama ada kita sembahyang seorang, sembahyang jadi imam atau sembahyang sendirian sembahyang seorang, maka sunat kita kuatkan suara di tempat yang tersebut. Dan adab yang ke-8, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirinya bahawa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Jadi kalau kita sembahyang seorang apa, amin itu kena kata waladdallin, amin, kena ada. Dan adab yang ke-9, sunat disertakan amin makmum dengan amin imamnya. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Nak serentak. Biar imam kata waladdallin, orang belakang jangan terus sambung amin lah. Tunggu imam kata dulu amin, biar serentak. Jadi jangan lama sangat imam break tu. Kalau tidak nyepitah orang belakang pula. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Artinya apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Mana kamu ucap sama dengan imam. Maka bahawasanya barang siapa muwafaqat aminnya itu, muwafaqat mana bersama aminnya itu, akan amin malaikat, nascaya diampun baginya akan yang terdahulu kesalahan daripada dosanya dan yang terkemudian, besar atau besar kelebihan dia. Dan adab yang ke-10, hadis ini rawahu Al-Bukhari. Dan adab yang ke-10, sunat bagi imam diam seketika. Diam seketika kemudian daripada membaca Fatihah. Jadi lepas baca Fatihah itu break sekejap sebelum baca surah supaya ia dapat bernafas. Jadi imam itu boleh tarik nafas sekejap. Dan sunat bagi makmum, makmumnya macam mana? Sunat bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring. Jadi imam lepas pada waladdallin, amin, dia ada saktah dia panggil. Dalam istilah bahasa Arab dia panggil saktah, maknanya break sekejap. Waktu imam break tu dia ni, makmum terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, cepat. Apa? Diam sedikit. Betul? Sedikit. Diam sedikit. Betul dah. Cuma dia tulis satu pelik sikit. Jadi waktu imam diam sebelum masuk surah, situlah kesempatan kita ambil untuk baca Al-Fatihah bagi makmum. Jadi masa tu kalau boleh kita imam tu bagi keluar sedikit. Dan adab yang ke-11, tiada sunat bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam. Maknanya lepas baca Fatihah, kalau makmum duduk jauh, imam tak dengar baca apa, jadi dibolehkan baca surah. Kalau tidak, cukup. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Bila dibaca Quran, kamu dengar.
Tak payahlah kita baca juga surah belakang imam. Sekadar Al-Fatihah saja ni. Sebab Al-Fatihah tu ada hukum dia tersendiri. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna sembahyang orang yang tak baca Fatihah. Jadi surah lain itu jangan baca. Dia kata di sini, kecuali jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam. Maka pada ketika itu sunat baginya membaca surah. Itu syarat, itu adab dia. Dan adab yang ke-12, sunat bagi imam bahawa jangan melebih akan tasbih rukuk. Mana tasbih rukuk? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, daripada 3 kali. Jadi tidak sunat. Dan adab yang ke-13, sunat bagi imam jangan melebih tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak boleh panjang kita. Lepas pada baca tasyahud Allahumma salli ala Muhammad, Allahu akbar, bangun. Dan adab yang ke-14, hendaklah disimpankan. Apa makna disimpankan? Simpankan. Disimpankan maksudnya hendaklah diringkaskan. Pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. 2 rakaat yang akhir itu baca Fatihah saja, tak payah baca surah. Dan adab yang ke-15, bahawa jangan melanjutkan imam akan sembahyang. Apa makna melanjutkan? Jangan memanjangkan bacaan, jangan memanjangkan sembahyang. Jika tiada redha makmum atas yang demikian itu. Kalau makmum tak redha, kalau makmum setuju dah, kita pakat dah malam ni kita panjang sikit sembahyang, macam mana? Makmum kata setuju, tak apa, mungkin dia tahu dah kita nak baca panjang malam tu. Macam orang mari sembahyang pagi Jumaat, dia tahu dah risiko pagi Jumaat ni imam akan baca surah Alif Lam Mim saja dah. Alif Lam Mim saja ni panjang. Surah rakaat yang kedua, hal atal al-insan pula, kena 2 surah tu. Kalau sempurna baca 1 surah penuh, tak main sekerak-sekerak, boleh tahan juga lamanya. Jadi kalau dah orang setuju dah, memang dia pergi pagi-pagi mana ni kerana nak sembahyang sejadah dia panggil. Dia bukan syarat sembahyang sejadah, baca surah apa pun tak apa, tapi itu di antara amalan yang Nabi kita buat pada pagi Jumaat. Jadi kalau makmum redha, makmum tidak redha panjang, maka tak boleh buat. Dan adab yang ke-16, sunat bagi imam bahawa jangan melebih ia pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan salat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah sikit lagi, dan at-ta'awuzat, 4 perlindungan yang Nabi kita minta ajar. Karena hadis minta perlindungan ni hadis sangat jelas. Nabi suruh minta perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa sabit yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi sekadar tu saja. Lepas daripada kita baca tasyahud, baca selawat atas Nabi dan seterusnya sampai akhir, kita minta ta'awuz pula daripada 4 perkara ini. Dan adab yang ke-17, bahawa sunat bahawa meniatkan imam pada ketika memberi salam dia tu atas skala makmum. Niat salam, assalamualaikum ni makmum ada ni, assalamualaikum makmum sebelah kiri. Dan adab yang ke-18, meniatkan segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya itu. Ini adab ini yang 17 dan yang 18 ni adalah huraian yang dijelaskan oleh para ulama tentang kalau orang bagi salam, jawab salam. Tapi tidak warid daripada yang Nabi kita suruh niat sedemikian. Dan adab yang ke-19, sunat bagi imam itu berhenti seketika pada tempat sembahyang kemudian daripada salam itu. Ada ke tak ada? Ada lagi tak? Macam mana?
Apa dia kata? Atau baca ni sunat. Lepas tu sunat bagi imam itu berhenti. Yang ke-19 ada? Ada sedikit. Ada sedikit. Baik, adab yang ke-19. Tengok, adab yang ke-19. Sunat bagi imam itu berhenti sedikit. Berhenti seketika pada tempat sembahyang, kemudian daripada salam itu. Maknanya imam lepas pada Assalamualaikum, jangan terus bangun, jangan terus kona. Berhenti sekejap. Dia baca apa? Yang kita belajar dulu. Baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas pada baca tu, kalau dalam sembahyang subuh kita bagi tahu dah. Baca pula apa tu? La ilaha illallah wa la syarikalah, dan Allahumma ajirni minan nar. Dan adab yang ke-20, sunat bagi imam ketika berhenti itu menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu kepada mihrab. Mana berhenti di sini, imam jangan terus bangun, duduk dia tempat sembahyang dia. Ini di antara yang ke-20 ni, boleh jadi sebahagian imam kita tak buat benda ni. Tengok betul-betul. Sunat bagi imam ketika berhenti itu, berhenti makna lepas maya, jangan bangun tadi, bahawa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum. Maknanya imam kena paling, tengok, paling duduk, paling sebelah ini, duduk kanan ke arah makmum, dan kirinya itu kepada mihrab. Pasal apa? Nak suruh imam ni ambil cana kepada orang belakang dia, tengok, paling tengok pada makmum. Ada setengah imam dia tak tahu apa orang belakang. Dia buat assalamualaikum, assalamualaikum, kesok sikit lah, paling sikit. Maka tengoklah ke depan lah. Yang sunatnya imam kena paling, tengok. Mana-mana pelajar kita nak jadi ustaz nanti, ingat benda tu. Assalamualaikum, assalamualaikum, berhenti sekejap, Allah astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, habis tu kita paling ke arah, palinglah kanan. Paling betul. Biar kanan kita tu ke arah makmum dan pipi kiri kita ni ke arah mihrab. Jangan duduk dia atas tikar lah, tak bergerak, tak tahu apa belakang ni, duduk tengoklah ke depan. Itu tak kena dari segi peraturan ni imamah sembahyang berjamaah. Dan adab yang ke-21, sunat bahawa jangan bangkit imam, jangan bangkit makmum, melainkan kemudian daripada bangkit imam. Itu yang sunatnya. Mana kalau makmum ni tak ada masalah, tak ada nak cepat pergi, jangan dia bangkit selagi imamnya tak bangkit. Pasal itulah imam mengikut sunnahnya, dia tidak duduk lama di tempat sembahyang dia. Sekadar dia baca tasbih astaghfirullah tadi, kata dia paling sebelah kanan, paling ke arah makmum dia zikir sekejap, lepas tu dia bangun. Barulah kita bagi peluang kepada makmum kita, baru boleh bangun. Tengok ni, asal dia buat macam ni. Sunat bagi imam ketika berhenti itu berapa ni? Sunat bahawa jangan bangkit makmum, melainkan kemudian daripada bangkit imam. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahawa bangkit ia pada pihak hajatnya, sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Jadi makmum tengoklah nak bangkit alik kanan ke nak balik alik kiri, nak gilah kanan lagi lah kiri, tengok perlu lagi tu. Kalau pintu belah ni bagus ke kiri, kalau pintu sebelah ni pergi ke kanan. Itu maksud dia. Maka jika tiada baginya suatu hajat, maka sunat ia bangkit pada pihak kanan. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi kulli syai. Suka benda kanan dalam semua perkara dia. Suka alik kanan. Dan adab yang ke-22, bahawa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa dalam kunut atau dalam kunut subuh atau kunut witir. Ini dia panggil dari sudut adab berdoa. Imam jangan menentukan untuk dirinya.
Jangan khususkan untuk dirinya dengan doa yang dia baca dalam kunut subuh ataupun kunut witir. Maksud dia baca mana? Dan pada nisf maknanya sebahagian yang terakhir pada bulan Ramadan, setengah yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi dia baca apa? Jangan kata dan hanya sungguhnya sunat dibacanya dengan dhamir jamak. Dhamir jamak maknanya untuk ramai, iaitu Allahumma hdina fi man hadait. Jangan baca Allahumma hdini. Kalau mahdini kita doa untuk seorang kita lah. Jadi imam kena pandai baca Allahumma hdina, Allahumma ufil lana. Jadi semua guna perkataan na, kerana na ni menunjuk kepada ramai, saya pembaca dan orang belakang saya, semua sekali minta benda ni. Jadi kalau kita baca seorang Allahumma hdini fi man hadait, makmum belakang duduk amin. Amin kepada siapa? Amin untuk imam tu, bukan untuk dia. Tak masuk dah dia tu. Jadi kena imam tu jangan khususkan dalam doa dia untuk diri dia seorang. Jangan khususkan doa ni untuk diri dia. Kalau tidak, dia panggil tak masuk dalam orang lain, boleh dia seorang. Demikian juga dalam doa-doa kita yang lain pun kita kena ingat, setiap tempat tu biarlah dhamir tu untuk umum. Dan hanya sungguhnya sunat dibacanya dengan dhamir jamak, iaitu katanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, hingga akhirnya, hingga akhir dhamir, hingga akhir doa. Dan sunat bagi imam menyaringkan akan kunut itu, dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya memperlahankan akan membaca kunut itu. Dan sunat bagi makmum ketika itu mengata amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, hingga akhirnya. Jadi pasal itulah dalam kajian orang buat tentang kitab Hidayatul Salikin ini, kitab ini banyak mempengaruhi cara amalan ibadat yang dibuat oleh tutup guru kita, ulama kita di Nusantara ini. Ini cara dia. Pasal tu orang tanya, orang Arab dia heran. Dia kata, kenapa bila siapa wa innaka taqdi, puak-puak kita ni japu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man wala. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita ajar pada sahabat tentang kunut, tak ada pula Nabi kata bila siapa fa innaka taqdi mu kena kata sekali dengan imam, tak ada. Jadi kita duk cari tengok, rupanya ini di antara kitab. Pasal itulah dalam mukadimah kita bagi tahu dah, banyak kesan pengaruh kitab Hidayatul Salikin dalam amalan-amalan yang dibuat oleh masyarakat dia panggil Nusantara ni, masyarakat Melayu. Ini lah. Jadi dia kata bila imam kata fa innaka taqdi, mu tak payah lagi kata amin, kamu kata juga. Pasal tu dalam mayat subuh, mana-mana masjid pun bila siapa fa innaka taqdi, imam pun dia dah dia baca suara dia. Makmum pun masing-masing japu dah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walaita wa la yu'izzu man 'adait. Sampai akhir, lepas tu imam sambung balik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sampai akhir. Ini cerita dia mari daripada ni Hidayatul Salikin. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat tidak ada arahan supaya perbezaan lagu ni, tak ada. Maka sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu, fa innaka taqdi, itulah. Dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya menadahkan akan dua tapak tangannya ke langit waktu doa, sunat kita angkat tangan tu. Habislah adab yang ke-23. 22 dah 23. Dan adab yang ke-23, bahawa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf. Adab yang ke-23 dengar baik-baik. Jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf. Sekarang ni kalau kita tengok di masjid-masjid, di surat Pak Maya Jumaat, ada tidak orang maya sore belakang saf? Ada ke tak ada? Banyak tempat dia maya sore dia belakang. Tak boleh. Ini salah. Jangan dia maya sore di belakang saf.
mesti masuk dalam saf. Kerana demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Hilang pahala jemaah malah di pahala solat. Dan ada larangan juga Nabi kata la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak ada semaya orang seorang di belakang saf. Jadi di sini huraian ulama berbeza. Ada setengah ulama yang syadid, dia kata la salata mana tak sah maya seorang di belakang saf. Tak sah. Ulama lain kata tidak sampai pekak tak sah, tapi makruh maya seorang, tidak sunat. Sunatnya dia masuk dalam saf ataupun tarik orang depan tu masuk sekali dengan dia. Jelas tak jelas? Macam mana nak selesai masalah ini pada umat masyarakat kita? Bukan di mana-mana kita tak kaya mana-mana masjid. Boleh kata di mana tempat pun akan ada orang semaya seorang dia. Maya celah dia, maya belakang saf seorang-seorang. Tak. Ini semua ni menyalahi peraturan adab semaya berjamaah. Atau dihelanya. Apa makna dihela? Tanda situ, dihela makna ditarik. Dihelanya makna ditarik. Ditariknya akan seorang yang di dalam saf itu kepadanya. Kemudian daripada ia takbiratul ihram. Maknanya kalau orang ni masih mari tengok saf padat, penuh. Tapi kalau saf di tempat kita ni insya-Allah 5 orang lagi boleh masuk. Cuma yang kena tolak baru sikit. Jadi kita kena belajarlah adab sembahyang berjamaah ni. Kalau nampak orang setuh baru tu jangan akak baru gini. Setengah orang ni bila kita setuh dia tegak putih-putih. Jangan tegak lagi. Jangan duk ada buka sayap lagi. Maknanya bila orang setuh baru tu orang nak suruh kita kesok lah sikit tu. Nak suruh kita buka bagi ruang kepada dia nak masuk. Jadi kita tengok kalau ada kita ruang sebelah kita ni kosong, kita masuk. Orang belakang boleh masuk. Baik, kalaulah kita kata tak ada langsung. Memang padat betul masjid kita ni, hebat. Dari segi kita susunan sahnya, ahli jemaah kita ni masya-Allah tabarakallah hebat. Pandai betul-betul. Kaki dengan kaki belakang nak masuk tak boleh. Nak ajana. Maka di situ kata ulama di sini hendaklah atau dihelanya, ditariknya akan seorang dalam sah itu kepadanya. Bila? Kemudian daripada ia takbiratul ihram. Dia masuk juga dekat orang ni, Allahu Akbar, pegang tangan bagi orang ni tarik tu. Jadi orang depan pun kena belajar lah adab ni. Jangan bila orang tarik kat mula nak dia tahu orang nak aku. Jangan. Mana orang ni perlu pada bantuan kita supaya dia tidak duduk seorang di belakang saf, kerana ini mahzur, dilarang oleh Nabi SAW. Duduk belakang. Cumanya ada juga perbahasan ulama di sini, boleh ke tidak kita tarik orang duduk di saf awal pergi duduk belakang? Kerana ini telah mengurangkan pahala sahabat kita tadi. Mengurangkan pahala. Boleh tak boleh? Orang itu duduk pahala saf awal, kita tarik duduk belakang. Jadi turun dan markah dia. Jadi turun markah tak turun markah. Jadi pasal itulah perbahasan ulama kata yang membenarkan tarik ni, dia kata lebih baik sahabat kita tu berkorban markah dia sikit daripada sahabat dia ni langsung tak boleh berjamaah duduk seorang belakang. Mana baik kita sedekah dia sikit, pahala kita daripada 90 jadi 85, daripada sahabat kita duduk seorang belakang tak boleh pahala langsung, pahala jamaah. Jadi lebih baiklah kita korban untuk dia sikit, undur. Jadi perbahasan itu panjang, yang pentingnya kita kena buat. Yang kita nak bagi peringatannya, jangan semaya di belakang saf. Terutama di bucu ni, hujung masjid ni, hujung tiang. Akan ada seorang cokoh situ. Di manalah dia belajar adab semaya berjamaahnya, wallahu a'lam. Dalam kitab kita jelas, tak boleh semaya seorang di belakang saf. Hatta 2 orang, kalau depan ni kosong, kenapa hidup 2 orang situ? Hadza khata. Ini satu kesalahan yang rutin yang dapat kita lihat di mana-mana masjid, mana-mana surau, hasil daripada tidak tahunya kita adab. Yang kita kata jahil je marah orang. Tak tahunya kita adab berjamaah. Kata tak tahu tak apa dah. Kalau kata jahil, bermahalan dia kata ustaz ni kasar kata orang. Jadi kita tarik balik jahil kepada tidak tahu. Boleh. Dan adab yang ke-24. Nak habis adab kita ni. Adab yang ke-24, bahawa sunat bagi makmum yang dihelanya itu. Mana sunat bagi makmum yang ditarik tadi. Yang ditarik oleh siapa? Oleh kawan dia tadi. Apa dia kena buat? Sunat bagi makmum yang dihelanya itu mengikut akan yang menghelanya. Maknanya mengikut akan orang yang menariknya. Mana kalau orang ini tarik sudut belakang, undurlah kita slow-slow. Supaya menolongi ia akan dia
menolongi akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah itu. Menolongi akan dia pada pahala yang menghasilkan pahala berjamaah. Jadi pahala berjamaah itu kita kena tolong kawan-kawan kita. Dan adab yang ke-25, bahawa jangan mendahului makmum atau menyamai ia akan perbuatan imamnya. Makmum jangan duduk langgar, dulu pada tu imam, jangan. Ataupun serentak dengan imam. Slow lah, tunggulah dulu sampai imam rokok, imam sujud, baru kita buat. Tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatan imamnya. Jadi makmum ni kena sunat, semua perbuatan dia mesti kemudian daripada perbuatan imam. Seperti bahawa ia jangan rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang rukuk. Maknanya imam dah turun dah, Allahu Akbar, yang nampak imam tu turun dah, barulah kita Allahu Akbar juga. Dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang sujud. Dan sekurang-kurang sujud itu bahawa menyampaikan ia akan dahi pada tempat sujud. Mana tu email siapa dah baru kita ikut dia. Habislah lah kita. Berapa adab kita ni? Adab imam, al-imamah wal qudwah. Adab imam dan cara nak ikut imam. Adab imam dan makmum. Maknanya banyak lagi adab peraturan imam makmum tu. Tapi dalam kitab kita ni, dia ambil asas saja, rumus saja sebagai hidayatus salikin, petunjuk kepada orang yang nak berjalan. Pasal itulah dia setiap perkara dia tidak terlalu detail sangat, kerana banyak lagi benda lain pada ni yang kita duk belajar ni hari dua ni, iaitulah al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Bila habis yang zahir ni, kita akan masuk pula kepada amalan yang batin. Yang batin ni agak payah sikit. Pasal bendanya cakap senang, nak buat satu-satu benda tu cukup payah, kerana ianya memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada ilmu, memerlukan kepada kekuatan jiwa dan kuwatul azimah untuk melakukan perkara tersebut. Jadi habislah kita bab tersebut, kita akan masuk insya-Allah dalam bab faslun fi adabil jum'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.